Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatihi lima aghliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan sambung semula pengajian kita di dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan bagi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili radhiyallahu taala anhu wa qadasa ruhahu wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Insyaallah hari ini kita akan masuk pada bab yang baru, iaitu pada bab yang ketiga pada kitab Jawi muka surat 35. Iaitu pada muka surat 35. Baik. Ini bab yang ketiga, iaitu pada menyatakan marah. Pada menyatakan marah. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ketahui olehmu bahawasanya marah itu sifat kecelaan yang sangat banyak kebinasaan. Jadi kata Syekh mengatakan, tuan-tuan dan puan-puan, di antara benda yang kita kena hindari lagi adalah takhalluq ataupun berakhlak dengan sifat baran ataupun sifat marah, tuan-tuan dan puan-puan. Sifat marah ini itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, idh ja'alal ladzina kafaru fi qulubihim hamiyatal jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rusulihi wa alal mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sungguhnya nampak tak, dijadikan orang-orang yang kafir itu yang mana di dalam hati mereka itu mempunyai hamiyah, iaitu sifat barat, sifat marah. Jadi marah bukan pada yang benda yang sepatutnya. Nampak tak? Yang mana hamiyatul jahiliyah. Mereka itu jahil, tidak tahu apa-apa. Apa pun mereka akan marah. Fa'anzalallahu ala rusuli. Fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah pun menurunkanlah. Allah Ta'ala pun menurunkan akan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala rusulihi, melalui daripada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alal mu'minin, dan juga melalui daripada orang-orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ni tatkala kalau orang zaman jahiliah dulu tu memang sifat dia memang suka marah, apa pun keadaan marah saja. Bahkan telah menjadi sifat yang mana sudah menjadi seperti tabiat mereka. Apa pun keadaan pasti akan marah. Tak berpuas hati mereka bunuh, tak puas hati mereka marah, tak puas hati mereka akan melakukan kezaliman. Sebab apa? Sebab sudah menjadi sifat dia yang Allah Ta'ala sebutkan, dah jadi di dalam hati mereka itu sifat marah. Maka dalam ayat ini kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, maka pada ayat ini Allah mencela orang-orang yang kafir. Ya, ini orang zaman jahiliah dulu tu, yang mereka itu sentiasa menzahirkan kemarahan. Nampak tak? Yang mana sudah pun menjadi sifat mereka. Mereka ni kadang-kadang di antara mereka gelarkan diri mereka sebagai seorang yang baran, dan mereka berbangga-bangga dengan sifat baran tersebut. Nampak tak? Dan mereka berbangga-bangga dengan sifat mereka itu orang yang kuat marah, berbangga-bangga dengan sifat kuat mereka, berbangga-bangga dengan sifat tak kampung mereka, kerana mungkin mereka ni orang yang berkuasa. Nampak tak? Maka mereka itu berbangga-bangga. Jadi ayat ni kata Imam Ghazali, Allah Ta'ala turunkan mencela kepada orang kafir jahiliyah ni, yang mana mereka ni mempunyai sifat apa pun keadaan suka buat marah, suka marah-marah. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Maka apabila Nabi SAW telah pun dihantar oleh Allah, kata Allah menurunkan akan sakinah, ketenangan. Allah
Hantar Nabi SAW ni untuk ubah. Sebab itu Nabi SAW ni adalah Nabi litakmil ma'ashihim wa ma'adihim. Iaitu Nabi SAW itu dibangkitkan atas dasar untuk menyempurnakan akan kehidupan manusia. Nampak tak? Dan juga untuk menyempurnakan kehidupan akhirat mereka. Jadi ini dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala ceritakan tentang marah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi memang sifat orang jahiliyah. Nampak tak? Jadi maka bila kita tengok zaman jahiliyah ni tuan-tuan dan puan-puan, kerosakan itu pelbagai macam kerosakan. Macam-macam juga. Orang jahiliyah, mereka itu bukan hanya nampak tak, menzalimi kepada orang lain, bahkan mereka itu dengan kemarahan, dengan barang dia sampai sanggup menzalimi keluarga dia, anak perempuannya, isterinya. Zaman jahiliyah itu kalau perempuan mereka, iaitu isteri mereka datang haid, mereka halau keluar daripada rumah. Sampailah sudah habis tempoh haid, maka dibalikkan balik. Mereka ni dipijak-pijak. Mereka itu digunakan hanya sebagai hawa nafsu mereka. Nampak tak? Maka datang Nabi SAW, Nabi SAW ubah itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, la yakrimuhunna illa karim. Tak ada yang memuliakan orang-orang wanita kecuali orang itu mulia, kata Nabi. Dan kata Nabi SAW, dan tidak ada yang menghinakan wanita, kata Nabi SAW, illa la'im, kecuali orang itu adalah orang yang tercela, kata Nabi. Nampak tak? Nabi SAW ubah tu. Begitu juga anak-anak perempuan, dulu tak ada nilai di sisi mata orang jahiliyah. Nampak tak tuan-tuan? Teruk sangat. Kerana apa? Kerana sifat bongkak, sifat sombong, sifat marah itu sudah ada dalam hati mereka menepu tuan-tuan dan puan-puan, sehingga mereka itu tidak ada lagi ihsan pada mana-mana hamba Allah Ta'ala, bahkan keluarga dia sendiri. Isterinya dihalau ketika haid. Anak perempuan dibunuh hidup-hidup. Banyak orang jahiliyah itu tak suka anak-anak perempuan. Kata Allah, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhallat wajhuhu muswaddah wa huwa kadhib. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu kalau dikhabarkan tentang orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka itu bahawasanya mereka memperolehi bil unsa, dapat anak perempuan, dhallat wajhuhu, maka akan berubah wajah dia muswaddan, dalam keadaan hitam, marah, wa huwa kadhib, dan dia sangat marah hingga mereka tanam hidup-hidup. Maka Nabi SAW datang, kata Allah Ta'ala, fa anzalallahu sakinatahu ala rasul. Maka Allah menurunkan Nabi Muhammad SAW itu, mendatangkan Nabi Muhammad SAW itu, nampak tak, yang telah memberikan kepada mereka itu sakinah. Maka Nabi SAW ajar bagi orang-orang jahiliyah ni supaya jangan berada sifat marah, jangan ada suka sifat menzalimi sesama mereka itu dalam perempuan. Jadi sebab itu kata Syekh, dia mengatakan sifat marah ini bahawasanya ia merupakan sifat kecelaan. Nampak tak? Sifat yang sangat-sangat yang mendatangkan kecelaan kepada orang, dirinya, dan juga kepada orang lain itu dalam perempuan. Jadi sebab itu kita tengok disebutkan dalam pelbagai daripada riwayat, di antaranya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam itu pernah berkata, yang dia mengatakan kepada anak-anaknya, dia mengatakan, ya bunayya iyyaka wa kasratil ghadabi, wahai anakku, hendaklah kau hindari daripada banyak suka marah-marah. Nampak tak? Dia kata, janganlah kamu berbanyak suka marah-marah. Kenapa? Fa inna kasratal ghadabi tushaful fuad rujul halim. Kerana suka marah ni sifat barat. Apa-apa pun nak marah, maka ia akan menjadikan seorang lelaki itu nampak tak? Akan mengurangkan santun di dalam hati dia. Jadi kalau suka marah, apa pun keadaan marah, maka dia tidak akan ada rahmat pada mana-mana hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab itu dalam puan, sifat marah ni sifat yang tercela. Sifat yang tercela tuan-tuan dan puan-puan. Dan para ulama juga mengatakan sifat marah boleh mendatangkan akan musnahnya iman seseorang. Dan apakah yang paling bahaya sekali kepada orang Islam? Musnah iman, hancur iman, ataupun hilang imannya. Dan ini paling bahaya. Bila seorang Muslim tuan-tuan dan puan-puan ditimpa satu musibah yang paling besar dalam kehidupan dia adalah hancur iman. Nampak tak? Di antara benda yang menghancurkan iman adalah sifat marah. Sifat marah tuan-tuan dan puan-puan. Disebut dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, al-ghadabu yufsidu iman kama yafdiru sabiru al-asal.
Kata Nabi SAW dalam hadis, kata Nabi SAW, kemarahan itu boleh menghancurkan iman seseorang. Boleh menghancurkan iman seseorang sebagaimana yang mana kalaulah as-sidru itu kapur itu diletakkan di dalam satu balang yang dipenuhi dengan madu, hancur semua madu tersebut. Jadi begitulah, kalau madu itu dah dijatuhkan daripada kapur, maka habis tuan-tuan dan puan-puan, madu tersebut rosak. Begitulah kemarahan. Orang yang ada sifat marah ni tuan-tuan dan puan-puan, iman dia boleh hancur. Macam mana iman dia boleh hancur? Kalau kita tengok orang yang mempunyai sifat marah, terkadang tuan-tuan dan puan-puan, dia akan berkata-kata dengan sesuatu yang menghilangkan akal dia. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Jadi sebab tu dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali tuan-tuan dan puan-puan mengatakan tuan-tuan dan puan-puan, bahawasanya orang-orang yang mempunyai sifat marah ni tuan-tuan dan puan-puan, marah itu datangnya daripada hati. Kata Imam Ghazali, marah itu datangnya daripada hati. Allah Ta'ala itu bila ciptakan makhluk ni, semua makhluk ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala akan menjadikan makhluk itu setara. Maksudnya dalam keadaan mu'tadil, tidak ada berlebihan. Seumpama manusia, di dalam manusia ini tuan-tuan dan puan-puan juga adanya sebahagian daripada api, sebahagian daripada air, sebahagian daripada tanah. Kalau air itu kata Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مَعَ مِنْ كُلِّ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مَعَ مِنْ كُلِّ حَيٍّ. Dan kami menjadikan air itu bagi setiap benda yang hidup. Jadi manusia ni ada, di dalamnya itu ada juga sifat api, dalamnya itu juga ada sifat tanah, di dalamnya juga ada sifat Allahumma shalli Muhammad, sifat daripada sifat air. Maka apabila seorang hamba itu tuan-tuan dan puan-puan, dia marah tuan-tuan dan puan-puan, maka itulah menandakan sifat api itu yang ada di dalam tubuh badan dia itu, yang di dalam hati dia itu tuan-tuan dan puan-puan, menyebabkan dia itu akan Allahumma shalli Muhammad, tidak mampu mengawal perasaan dan juga tidak boleh mampu mengawal akal dia. Maka bila tidak boleh mampu mengawal akal, maka itu sebab itu kalau kita tengok kata Imam Ghazali, kebanyakan orang bila marah dia akan melakukan beberapa perkara. Yang pertama, imma al-qulub, hati dia. Maka hati akan ada rasa hasad, dengki. Dia tak fikir dah, tak apalah. Nampak tak? Orang tu baik, dia hasad dengki juga, ada sihir orang ni. Nampak tak? Ataupun dia dalam hatinya itu datang daripada perasaan-perasaan suka untuk menghilangkan hancurnya orang tersebut. Dengan dia menyangka buruk disebabkan ada perasaan marah tersebut. Jadi kata Imam Ghazali, kadang-kadang dia boleh berkait pada hati. Bila marah itu, maka dia mengesankan hati kita. Maka hati kita ni akan keluarkan bermacam-macam. Di antaranya, kata Imam Ghazali, akan menyebabkan, nampak tak, orang itu akan berhasad, dengki dan sebagainya. Jadi sebab tu kata Syekh Abdul Qadir Madini, dia kata dalam kitab ni, bahawasanya marah ni merupakan daripada kebinasaan. Satu banyak kebinasaan. Yang membinasakan iman juga seseorang. Jadi kalau orang kadang-kadang berkata terlalu marah, nampak tak? Mungkin dia di accident. Maka dia kata pula pada Tuhan, kenapalah aku ni diuji dengan jadi? Kenapa tak orang lain? Seolah-olah dia dah pertikai pula. Nampak tak? Qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini kata ulama, bila orang marah itu juga boleh menghancurkan iman dia. Iman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu disebut tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu banyaklah benda-benda yang mendatangkan kemudaratan, nanti kita akan sebutkan tuan-tuan dan puan-puan, dan juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peringatan untuk kita tidak ada rasa marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghadaba ahadun illa ashfa ala jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah nampak tak seorang itu dia memarah sesuatu kecuali akan dia hampir kepada api neraka. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab terkadang bila dia marah, dia tak fikir dah. Dia akan berkata-kata yang buruk. Nanti Syekh akan sebut. Dan dia punya etikot. Dia akan marah pada Tuhan. Dia akan menyalahkan sesemua orang. Sebab apa? Sebab ada perasaan marah. Sebab itu kata Nabi SAW, orang yang ada perasaan marah ni, maka dia akan menghampiri kepada neraka tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu kata Syekh. Kata Syekh, kerana menyebabkan ia pada anggota yang zahir akan memukul. Jadi bila kita ada perasaan marah yang tidak boleh dikawal lagi tuan-tuan dan puan-puan, maka ketika itulah kita akan tengok
pergerakan anggota juga akan bergerak. Tadi saya sebutkan, Imam Ghazali katakan bahawasanya bila ada perasaan marah, maka akan tergeraklah hatinya dengan hasad dengki, dengan nak takabur, dengan rasa ujub diri, nak berbangga diri. Semua tu akan terzohir dengan sebab sifat marah. Yang kedua, kata Syekh, iaitu yang menyebabkan ia pada anggota yang zahir akan memukul dan juga akan memaki dan membunuh. Nampak tak? Jadi kata Syekh, bila ada sifat marah di dalam hati, maka begitu juga anggota-anggota kita ni akan bergerak, tuan-tuan dan puan. Maka akan bergeraklah anggota-anggota kita, tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab ketika itu akal kita tidak boleh diseimbang lagi. Disebut dalam satu pepatah kalam ulama mengatakan al-ghadabu aduwwun aqli. Marah itu adalah musuh kepada akal. Wal ghadabu ghulu al-aqli. Dan juga kemarahan itu Allah SWT Muhammad akan merosakkan akal kita. Nampak tak? Dia adalah musuh akal dan juga merosakkan akal kita. Kita tak boleh fikir. Maka bila tak boleh fikir, maka akan terzohirlah, tuan-tuan dan puan-puan, daripada perbuatan seseorang. Saya sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, tuan-tuan dan puan-puan. Berkata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan dan puan-puan, apabila marah, maka akan terzohir juga anggota-anggota. Terzohir anggota seperti memukul, menyepak, melempang, kemudian merobekkan, mengoyak-ngoyakkan. Itu semuanya akan terzohir. Jadi bila kalau kita marah, tuan-tuan dan puan, tak boleh kawal, maka ketika itulah anggota-anggota kita, di antaranya tangan kita, akan memukul. Kalau hari ni kita tengok ramai orang kalau tak puas hati sikit, marah sikit je, sampai sanggup memukul. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab marah tu dah menguasai hati dia. Sifat marah tu dah menjadi sifat dia. Maka dia senang untuk sampai tangan dia tu di wajah orang. Betul lagi kalau kita tengok hari ni suami pukul isteri, tuan-tuan dan puan-puan. Itu kita tengok, tuan-tuan dan puan-puan, macam-macam kes, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Maka dia pukul isterinya, maka haram, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita memukul isteri kita ni, tuan-tuan dan puan-puan. Yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis, fattaqullaha fin nisa. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah apabila kamu bersama dengan isteri kamu. Yani ketika kamu mengendalikan urusan isteri kamu, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, fa innakum akhastumuhunna. Sebab kamu ni dah ambil amanah. Fa in akhastumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya kamu telah mengambil amanah daripada Allah. Jadi bila kita kahwin dengan seorang isteri, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita lempang-lempang, jangan kita senang-senang nak pukul, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ni merupakan amanah. Amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, wastahalaltum furujahunna. Kamu dihalalkan akan daripada bersama dengan isteri kamu. Bi kalimatillah, kamu telah halal dengan kalimah Allah. Jadi kamu bernikah tu dengan kalimah Allah. Nampak? Walakum alaihin la yuti'una furushakum ahadan tukrihuna. Maka kata Nabi SAW, dan janganlah kamu membenarkan orang-orang, nampak tak, orang-orang yang kamu benci itu masuk ke dapat tempat tidur kamu. Jangan biarkan isteri kamu macam tu, kata Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, fa'in fa'alna dzalika, kalau isteri kamu buat macam tu, maka kata Nabi SAW, fadribuhunna, maka baru kamu boleh pukul isteri kamu itu ghairu mubarrah, itu tanpa melukakan. Jadi nak pukul isteri ni, tuan-tuan dan puan-puan, bila ada satu masalah yang tak boleh dielak lagi, ketika mana sudah ditegur, ketika sudah dinasihat, tak boleh, baru pukul. Tapi hari ni kita tengok orang, kalau isteri dia masak tak sedap, isteri dia cakap macam-macam, dia pukul terus. Ada tak orang macam ni? Ada. Jadi sebab tu kita ni jangan sesuka hati untuk memukul. Apatah lagi kalau pukul itu tidak mengikuti syariat. Jadi pukul pun para ulama mensyarahkan. Di antara para ulama, tuan-tuan dan puan-puan, itu di antaranya Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan. Maksud pukul ini adalah tidak boleh memukul di bahagian abdomen yang penting. Nampak tak? Seperti misalnya di jantung, misalnya di muka, tak boleh. Untuk kita saja lempang dia. Nampak? Tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang kadang isteri dia itu masak tak sedap, dia pukul dah. Nampak tak? Ada satu sahabat saya, dia kerja pengusaha pegawai syariah.
Dia peguam syariah lah tuan-tuan dan puan. Jadi cerita tu, ada satu kes tu disettlekan tuan-tuan dan puan, isteri dia ni minta fasakh. Sebab apa? Selalu kena bantai lebam-lebam lagi report polis. Salah satu sebabnya cerita kat saya, tak masuk akal suami dia ni pukul sebab dia masak mi goreng terlupa letak garam. Katanya tawar. Dia pukul tuan-tuan dan puan, dia cekik, dia letak, dia angkat dekat dinding tu. Kes berat tuan-tuan dan puan. Jadi dia cerita. Nampak tuan-tuan dan puan? Jadi ini jadi pengajaran untuk kita lah. Jangan kita ni ada sifat marah, kerana sifat marah ni tuan-tuan dan puan, dia membawa kepada suka memukul. Sedangkan bila memukul, nampak tak, walaupun orang yang boleh untuk kita pukul pun, itu ada had. Tidak boleh melukai, tidak boleh mematahkan. Nampak tak? Bahkan memang ada hadis Nabi SAW itu menyatakan boleh pukul, tapi pukul itu setelah daripada nasihat. Tapi pukul itu pun ada setengah ulama mensyarahkan hadis-hadis itu bahawasanya pukul itu mungkin cubit. Nampak tak? Mungkin ada setengah ulama mensyarahkan juga dipukul dengan kayu sugi. Tahu kayu sugi? Siwak tu. Kayu sugi tu pukul macam tu. Bukan pukul sampai kita nampak tak, lebamkan wajah dia dan sebagainya, maka ini tidak boleh. Nampak tak? Jadi jangan ada sifat marah. Sifat marah ni akan menzahirkan, akan anggota-anggota kita ni berlaku jahat tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Memukul. Dan kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata wa amma atharuhu 'ala al-adha. Adapun orang yang suka marah ni, maka kesan daripada marah dia itu akan mengesankan anggota-anggotanya. Di antaranya fadarbu, dia akan memukul-mukul. Wa tahajjumu, dia akan serang orang. Wa tamziq, dia akan mengoyak-ngoyakkan. Wal qatlu, sampai membunuh. Nampak tak? Wal jarhu inda tamakkuni min ghairi mubalatin, dan dia akan buat orang ni terluka. Tuan-tuan dan puan, kita tengok orang marah sangat, dia kejar orang sampai langgar. Sebab tu kita kena fikir sebelum kita buat sesuatu tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Sebelum kita nak ikut hawa nafsu kita ni, kemarahan kita ni tuan-tuan dan puan, pastikan kita ingat ada akibatnya. Jangan kita menjadi orang yang ada sifat-sifat marah. Itu kata Imam Ghazali. Dan juga di antara anggota yang terzahir itu tuan-tuan dan puan, di antaranya perbuatan yang terzahir daripada anggota fayamziku sauba nafsi, dia akan koyakkan. Jadi sebab marah tu maka akan terzahirlah koyak baju. Wa yatamu nafsahu, dia akan lempang diri dia. Wa qad yadribu bi yadihi 'ala al-ardi, dan terkadang dia pukul tanah. Nampak tak? Wa ya'du 'aduwan walihi sukran, maka dia akan musuh. Nampak tak? Seperti orang yang dalam keadaan mabuk, tak fikirlah tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Wa bumama yadribu jamadat, kata Imam Ghazali, dia boleh jadi dia pukul binatang-binatang. Tak salah tuan-tuan dan puan. Binatang tu kesian dia, kucing kat rumah tu, dia punya marah, dia tendang kat kucing tu, tuan-tuan dan puan. Ini juga yang memberi kesan bila orang mempunyai sifat marah tuan-tuan dan puan. Dan juga kadang-kadang merosakkan pokok. Itu kata Imam Ghazali. Dan terkadang juga memecahkan wa kasru qas'ah, pecahkan pinggan. Pecahkan pinggan, marah, pecahkan pinggan. Itu kesan-kesan daripada marah tu, maka kata Imam Ghazali akan tertimbullah, akan terzuhir. Sebagaimana disebutkan juga oleh kata Syekh Abdul Qadir Mandili tuan-tuan dan puan. Jadi dia akan memukul dan juga dia akan memaki, maka akan keluar daripada lisan dia. Wa amma fi lisan, kata Imam Ghazali, disebutkan fantalaqu lisanuhu, maka akan keluarlah daripada lisan dia itu syattama, memaki, perkataan al-fuhsya, iaitu perkataan-perkataan keji, laknat, memaki orang-orang lain tuan-tuan dan puan. Jadi ingat, marah ni tuan-tuan dan puan akan menzahirkan benda-benda yang macam tu tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Maka kata Imam Ghazali, dia kata, dan akan keluarlah perkataan-perkataan yang buruk, yang kalau didengari, kata Imam Ghazali, menyebabkan orang lain jadi malu. Dia tak fikir dah. Dia cakap benda tersebut, orang dengar pun orang malu, kata Imam Ghazali. Nampak tak? Itu kata Imam Ghazali. Kemudian boleh juga yang menyebabkan kalau orang itu dia jadi malu apabila setelah hilangnya marahnya. Betul tak? Ada orang marah, tapi bila-bila masuk balik dia kata, apa aku buat ni? Dah viral. Malu kat diri kita sendiri. Jadi Imam Ghazali sebut ni tuan-tuan dan puan, ini berlaku. Sehingga kata Imam Ghazali, bila marah juga lisan kita ni, itu dipanggil takhabbatun nazmi.
Nampak tak? Waitirabul lafzi. Kita punya susunan ayat tu jadi terabu. Bila marah tuan-tuan dan puan, cakap pun tak perasan apa yang kita cakap. Nampak tak? Dan begitu juga lafaz yang disebutkan itu bercampur aduk. Macam-macam lah. Sebab dia marah sangat tuan-tuan dan puan, percakapan itu dah berubah. Ini sifat-sifat yang orang mempunyai ketika marah, maka akan terzuhir. Dan juga membunuh, sehingga akhirnya membawa kepada pembunuhan. Bayangkan tuan-tuan. Kata Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kata Allah, siapa yang membunuh orang Islam itu dengan sengaja. Allah. Dan orang bawa sangat orang Khan. Lalu kita pun bawa kereta, langgar orang tu sampai mati. Macam mana nak jawab tuan-tuan dan puan? Itu sengaja tu. Kalau kita sengaja, kata Allah, fajaza'uhu jahannam. Maka ganjaran dia, balasannya adalah masuk neraka jahannam. Wa na'udzubillah min zalik, tuan-tuan dan puan. Kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini beringatlah. Macam mana pun kita marah, jangan kita ikut emosi sampai kita nak mencedera ke orang sampai menyebabkan kematian. Nampak tak? Pukul orang pun dah berat dah, tuan-tuan dan puan. Maki orang pun dah berat dah. Sebab maki ni pun orang boleh muflis di hari kiamat. Pukul orang lagi dahsyat. Bunuh orang lagi dahsyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Hendaklah kamu hindari daripada 7 dosa-dosa besar. Di antara Nabi SAW mengatakan, qatlun nafsi bi ghairi haq. Membunuh jiwa tanpa hak. Siapa kita tu tuan-tuan? Marah ikut sangat orang Tuhan kita, buat bising sikit, kita sampai membunuh dia. Berhati-hati tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Macam mana pun keadaan kita marah, pastikan tuan-tuan dan puan. Untuk kita jangan sampai terkeluar zahir kita ini sampai membunuh. Yang membunuh ni dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuan-tuan dan puan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya musnahnya satu dunia ini itu ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding daripada membunuh seorang lelaki yang Islam tanpa hak, kata Nabi. Membunuh seorang lelaki ni lebih berat di sisi Allah Taala daripada satu dunia ni hancur walaupun Kaabah sekalipun. Sebab dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, man azam musliman faka'annama hadamal Kaabah. Siapa yang menyakiti orang muslim, ada riwayat man safaqat dima'a musliman, siapa yang menumpahkan darah seorang muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah dia telah menghancurkan Kaabah. Dosa dia tu seolah menghancurkan Kaabah. Dosa membunuh ni, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan. Jangan kita nampak tak? Janganlah kita ada sifat baran, tuan-tuan. Kerana sifat baran ni banyak kebinasaan sehingga kadang-kadang membawa kepada peperangan. Kita tengok macam mana hari ni orang sanggup perang bunuh. Kadang-kadang sebab apa, tuan-tuan dan puan? Atas dasar sebab kemarahan tu telah pun ada di dalam hati dia. Sehingga akalnya itu tidak boleh lagi berfikir secara waras. Maka anak kecil pun dia bom. Sebab apa? Budak-budak kecil, perempuan pun dia tanam hidup-hidup dia bomnya. Dia tak kisah. Sebagaimana orang Israel buat dekat orang Palestin, tuan-tuan dan puan. Lihat. Ada satu YouTubers tu, tuan-tuan dan puan, TikTokers ke YouTubers, dia buat satu video. Itu dia buat satu video, masuklah seorang lelaki Israel, Yahudi ni, tuan-tuan dan puan, masuk. Maka masuk, tuan-tuan dan puan, dia pun kata free Palestine. Bebas Palestine. Bebaskanlah Palestine. Jadi lelaki tu marah, dia kata lah, dia kata tak. Dia kata Israel, no Palestine, dia kata, tuan-tuan dan puan. Maka tuan-tuan dan puan, dia punya marah tu sampai dia kata apa? Kau kat mana? Kat mana? Cakap kau kat mana? Kalau aku tahu kau kat mana, aku bunuh kau. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kemarahan dia. Kan? Maka ada satu daripada orang putih juga, tuan-tuan dan puan, dia buat reaction. Dia kata apa? Daripada video tu, dia kata kalaulah orang yang mana dekat dalam dia kata dalam media pun dia punya marah, dia tunjuk macam tu, bagaimana keadaan ketika dia berhadapan dengan seorang Palestin. Sebab tu mereka boleh tembak hidup-hidup. Sebab tu mereka ni baru-baru ni mereka gilik di satu hospital, tuan-tuan dan puan, yang mana orang-orang sedang tidur pesakit-pesakit terlantar dalam kemah. Hospital dah penuh, dia reverse ke belakang, mati semua. Bayangkan tuan-tuan dan puan, bagaimana? Ini semua daripada perasaan-perasaan marah.
Nampak tak tuan-tuan? Perasaan marah yang ada kepada mereka tuan-tuan dan puan. Jadi kita kena hati-hati. Sifat marah ni juga akan membawa kepada pembunuhan. Wa na'udzubillah min zalik, dosa besar tuan-tuan dan puan. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan semua dosa itu diharapkan ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dosa membunuh, kata Nabi SAW. Dosa membunuh. Sebab bila dosa membunuh ni tuan-tuan dan puan, kata Syekh Nuruddin Al-Banjari, orang yang membunuh orang ni, dia seolah mencabar Allah. Allah Ta'ala ni tuan-tuan dan puan, dia mengatakan dalam diskusi, mengatakan, ya ibn Adam, wahai anak Adam, inni zalamtu nafsi zulma. Sungguh aku mengharamkan diri aku ni melakukan kezaliman kepada kamu. Allah tak pernah zalim. Allah tak pernah buat apa-apa dekat menzalimi daripada mana hamba Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah. Tuan-tuan dan puan. Tapi orang yang bunuh orang ni, tuan-tuan dan puan, dia seolah-olah dia nak ambil kerja Allah. Dia nak cabut nyawa. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, bahayanya. Sifat marah ni yang terkadang boleh membawa kepada pembunuhan. Dan juga di dalam hati akan ada dendam. Apabila kata Syekh lagi, apabila sifat marah itu ada, maka ketika itu di dalam hati juga akan ada rasa dendam. Akan rasa dendam dan dengki. Nampak tak berpuas hati dengan orang, marah sangat. Maka dia pun dendam dengan orang tersebut. Sama ada dia buat orang tersebut balik. Nampak tak? Dengan dia Allah Sayyidina Muhammad melakukan sihir, melakukan apa-apa saja yang boleh menyakiti kepada orang tersebut. Dan juga kata Syekh lagi, dan juga dalam hati dengan sukacita, dengan kena bala. Jadi orang yang ada sifat marah ni tuan-tuan dan puan, dia juga akan ada rasa suka hati, suka cita. Maksudnya suka hati dia itu kalau orang yang buat dia marah itu akan terkena bala atau akan terkena benda-benda yang musibah. Nampak tak? Jadi semisalnya kalau orang tu buat kita marah, maka dia akan mengatakan satu doa. Doa tuan-tuan. Ramai orang buat macam ni. Bila marah dia akan doa. Orang tu baru horn dia kata moga-moga kau accident ke depan. Moga-moga hancur kita kau accident ke depan. Ini satu doa. Ini kalau doa dia, dalam hadis Nabi SAW mengatakan tuan-tuan, orang yang mendoakan keburukan kepada orang lain, tuan-tuan dan puan. Dan kalau doa dia itu tidak setimpal ataupun berlebihan daripada perbuatan, nampak ada orang yang zalim itu, kata Nabi SAW, maka dia yaumul qiyamah, orang yang zalim itu esok akan berhadapan di hadapan Allah. Ya Allah, sungguh orang ini dia melakukan kezaliman kepada aku lebih daripada aku lakukan zalim kepada dia. Dengan doa. Tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita jangan doa. Nampak tak benda-benda yang tak elok lah. Kalau kita marah macam mana pun tuan-tuan dan puan, kalau setimpal sudah cukup. Tapi kalau berlebihan, orang itu baru horn kita minta dia kena langgar trailer. Jangan tuan-tuan dan puan, ini berlebihan. Nampak tak? Itu juga akan menzahirkan. Bila orang sifat marah, dia juga akan mendoakan kebaikan. Dia berharap orang ni hancur. Dia harap orang ni kena buang kerja. Dia harap orang ni sekian. Benda-benda bencana daripada Allah Ta'ala, Allah bagi kepada dia. Dia harap tuan-tuan dan puan. Jadi jangan macam tu. Jangan kita ada rasa sifat marah. Dan itulah benda yang disebutkan tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Dan kata Syekh lagi, dan duka cita dengan mendapat dan akan nikmat. Nampak tak? Jadi kalau orang ada sifat marah, dia juga akan rasa sedih. Dia akan rasa sedih kalau orang lain itu mendapat nikmat. Itu yang terkesan daripada hati dia, tuan-tuan. Sedangkan yang bagi nikmat itu adalah Allah. Yang bagi nikmat itu adalah Allah, yang bagi rezeki itu adalah Allah. Nampak tak? Semua tu la tataharab illa bidzarratil, illa biidznillah. Tidak ada bergerak satu zarah itu, la tataharab dzarratan illa biidznillah. Tidak bergerak kecuali dengan izin Allah. Nampak tak, tuan-tuan? Ada setengah orang kadang-kadang marah tu, kadang-kadang dia lupa pula yang mana sesuatu tersebut telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu jangan kita ada sifat marah, yang mana sifat marah ni terkadang dia harap orang itu tidak mendapat nikmat, dan kalau dapat nikmat dia akan merasa sedih. Ataupun kata Syekh, dan mencita-citakan atas membuka rahsia. Nampak tak? Jadi bila dia marah, tuan-tuan dan puan, dia pun buka rahsia. Yang dulu kawan dia ni ada sekian-sekian benda yang buruk dia buat. Sebab dia marah sangat kawan dia pun cerita kepada orang. Allah. Sedangkan membuka aib orang ni, tuan-tuan dan puan, dosa yang sangat besar.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuka satu aib saudaranya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membuka aibnya di dunia dan juga akhirat. Dalam riwayat lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yafdahallahu ma fi jawfi baitih. Allah Taala akan menzahirkan keburukan dia tu, apa yang dia buat di dalam rumah. Hatta kat dalam rumah dia pun Allah menzahirkan. Jadi jangan kita membuka aib saudara kita tuan-tuan dan puan. Jadi benda tu semua tu datang daripada sifat marah. Jadi sebab tu juga nasihat diri kita untuk tidak suka menceritakan rahsia kita kepada orang yang tak sepatut untuk kita cerita. Terutamanya cerita benda keaiban diri kita. Jangan cerita. Kalau kita ada satu keaiban, kita jangan cerita ke orang. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Kata para ulama, kalau kita mencerita keaiban kita tuan-tuan dan puan, itu seolah-olah kita boleh jadi telah membuka aib kita. Seorang lelaki zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab apa? Sebab dia dah cium seorang budak perempuan. Dia nampak dekat jalan, dia cium. Dia suka sangat budak perempuan ni. Jadi akhirnya dia datang pada Nabi nak bertaubat. Jadi dia pun datang pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah buat dosa ya Rasulullah. Rasulullah tak boleh. Rasulullah SAW tak layan dia. Rasulullah suruh sahabat, suruh dia pergi. Esok dia datang lagi. Dia kata, ya Rasulullah, aku dah buat dosa ya Rasulullah. Rasulullah suruh dia pergi. Hari ketiga, dia datang lagi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni dah buat dosa ya Rasulullah. Tahu tak dosanya apa ya Rasulullah? Dia cerita terus. Dia kata, aku jumpa seorang budak perempuan cantik ya Rasulullah. Aku pun cium. Maka Sayyidina Al-Khattab tegur dia. Kata Sayyidina Al-Khattab, dia kata, pergilah. Nampak tak? Bukankah Allah dah tutup aib kau ni, kau pergi cerita lagi? Kenapa? Nampak tak? Jadi dia kata, ya Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, ajarkan kepada aku untuk aku hapuskan dosa aku ni ya Rasulullah. Untuk aku hapuskan dosa aku ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nampak tak? Suruh kepada lelaki tersebut itu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk bertaubat, Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi jangan kita cerita juga aib kita, canang aib kita. Dan orang yang suka mencanang aib dia juga orang yang melakukan salah satu dosa, yang mana dosa tersebut yang tidak akan diampuni oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis, kata Nabi SAW, nampak tak? Kullu ummatin mu'afa. Setiap pada umat aku ini diampun dosa dia. Illal mujahirun. Kecuali orang-orang yang mujahir. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, ma huwal muhajir? Siapakah orang yang muhajir ni? Nampak tak? Mujahir ni. Maka kata Nabi SAW, orang yang Allah telah tutup aib dia, dia pergi cerita ke orang. Jadi sebab tu kita jangan cerita ke orang. Tuan-tuan dan puan. Kalau kita cerita dosa itu, aib itu, Allah tak ampunkan dosa tersebut. Selama-lamanya Allah tak ampun. Berbahayanya pula kita tuan-tuan dan puan kalau cerita aib dekat orang. Jadi begitu. Nasihat dari kita, jangan cerita ke aib orang. Dan begitu juga kita jangan ada perasaan marah. Yang tu akan menyebabkan kita buat dosa, macam-macam dosa. Sampai kita membuka aib saudara-saudara kita tuan-tuan dan puan. Jadi wa na'udzubillah min zalik. Hari ni kita tengok kalau marah saja viral. Tuan-tuan dan puan itu kalau marah sangat dengan suami dia viral. Suami dia dekat Facebook. Ada tak buat macam ni? Ada tuan-tuan dan puan marah. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Jadi benda yang haram tuan-tuan dan puan. Kata ulama, kalau kita nak cerita masalah rumah tangga ni, nampak tak? Rumah tangga kita ni, itu ada syarat untuk kita ceritakan. Yang pertama, mesti orang yang kita cerita tersebut itu boleh menyelesaikan masalah kita. Tuan-tuan dan puan. Bukan semua. Apatah lagi kat Facebook, bukan boleh selesai masalah. Habis status. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Seolah membuka aib suami dia. Tak boleh. Sebab masa marah sangat dengan suami dia kadang-kadang sampai dia habis status. Dan kadang-kadang bukan habis status secara jelas, sorry. Tapi kadang-kadang kinayah. Nampak tak? Kiasan. Macam mana kiasannya? Nampak tak? Dia ceritakanlah tentang sifat-sifat suami yang akan masuk neraka. Setiap kali post tu je. Sampai orang tengok, dia bergaduh ni. Dia bergaduh ni dengan isteri, dengan suami dia ni. Nampak? Seolah-olah membuka aib suami dia. Ini tak boleh tuan-tuan dan puan. Jadi kata ulama, bila kita nak cerita, pastikan orang tu boleh menyelesaikan masalah kita. Bukan semua orang kita boleh cerita. Yang kedua, mesti kita cerita itu atas dasar untuk kita dapat tahu
hukumnya. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Bukan untuk memperendah. Niat tu juga kena jaga. Bila nak cerita, kita jumpa seorang ustaz-ustaz. Macam mana ustaz suami saya sekian-sekian? Tak apa. Dia nak tahu hukum. Macam mana suami dia buat macam ni. Nampak tak? Maka ketika itu ustaz tu pun mengatakan sekian. Boleh. Untuk dia cerita. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Dan kata para ulama, tak boleh cerita walaupun kepada orang yang dekat dengan dia. Tak boleh. Kalau selagi mana boleh, apa orang panggil, budi bicara dengan suami, duduk semeja, boleh cakap, tapi dah pergi beritahu mak dia, beritahu ayah dia. Nampak tak tuan-tuan? Ini salah satu benda yang nampak tak bercanggah dengan syarak tuan-tuan dan puan. Jadi jangan begitu jugalah suami marah macam mana pun, janganlah kita mengaib isteri kita. Mengaib isteri kita itu salah satu daripada dosa-dosa besar tuan-tuan dan puan. Begitulah seorang isteri. Itu tuan-tuan dan puan, Allah jadikan syurga itu ada pada suami dia. Seorang lelaki, seorang perempuan Ansar itu datang keluar rumah dia. Nabi SAW nampak dia keluar dari rumah. Nabi SAW panggil dia. Kata Nabi SAW, "Atazawajti, apakah kamu ni dah nikah? Kamu dah nikah?" Maka perempuan tersebut mengatakan, "Ya, aku dah nikah." Maka kata Nabi SAW, "Kaifa anta ma'a zawji?" Macam mana kamu ni dengan suami kamu? Dia kata, "Aku buat semua benda ya Rasulullah yang dia mahu kecuali dengan apa yang aku tak mampu." Dia kata, kecuali apa benda yang aku tak mampu, tak buat. Maka Nabi SAW kata kepadanya, "Ketahuilah hai perempuan, syurga kamu, neraka kamu itu ada pada suami kamu." Nabi SAW hanya bagi nasihat saja. Ingat, syurga dan suami itu ada pada suami. Maksudnya apa? Maksudnya ketaatan itu. Yang ketaatan pada suami tuan-tuan dan perempuan, di antaranya adalah tidak mencerita aib. Di antaranya tidak membuka aib dia ataupun memerli-merli dia. Benda ini tidak boleh. Begitu juga seorang suami tidak boleh tuan-tuan dan perempuan. Jadi itulah dikatakan. Jadi kalau orang yang ada marah, maka dia akan terzahir benda-benda ini. Kata Syekh, iaitu dia akan membuka rahsia orang. Dan juga kata Syekh, dan tiap-tiap satu daripada yang tersebut itu sebab bagi binasa. Sedangkan semua yang disebut ni, pukul orang binasa, mencaci binasa, sampai membunuh, apatah lagi besar dosanya. Nampak tak? Membuka aib, dengki, itu semua tu tuan-tuan dan puan. Yang dengki ni Nabi SAW sebut dalam hadis. Kata Nabi SAW tentang hasad dengki. Kata Nabi SAW, hasad dengki ni, kata Nabi SAW, itu memakan daripada kebaikan-kebaikan seseorang. Sebagaimana makannya kayu api itu akan kayu api. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Jadi orang yang ada hasad dengki ni, habis semua amalan dia. Ini di antara sifat ataupun benda yang muhbitat al-amal, yang menjatuhkan amal kita. Jadi sebab tu kata Syekh ni, nampak tak? Sifat marah ni ianya mendatangkan pelbagai kebinasaan tuan-tuan dan puan. Macam-macam lah akan keluar, akan fitnah orang, sampai marah kadang-kadang sanggup menjatuhkan orang. Nampak tak? Marah sampai sanggup untuk menggaduh domba, beritahu orang sana, beritahu orang sini. Mana Nabi SAW kata dalam hadis, la yadkhul jannah an-namam, tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang suka menggaduh domba. Ini kita tengok orang marah sangat sampai menggaduh domba, ceritalah canang aib orang dan sebagainya. Ini di antara benda yang disebut tuan-tuan dan puan. Baik. Dan kata Syekh, dan bermula memecahkan akan bersangatan marah itu setengah daripada yang amat penting ia pada agama. Jadi kata Syekh, untuk kita membuang rasa marah kita ni, suka marah ini, ianya sangat penting di dalam agama kita. Ia merupakan satu kepentingan untuk agama kita. Maksudnya apa? Untuk agama kita lah. Nampak tak? Agama ni mulia dia. Kita buat macam mana pun, tuan-tuan dan puan, agama ni tetap mulia. Kalau tak ada orang nak menganuti agama ni pun tetap mulia. Itu kata guru saya. Dia kata, sungguh kita yang berajak pada agama. Islam tak berajak kepada kita. Tak ada. Islam ni itu sentiasa ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala menyatakan, wahai anak Adam, sekiranya seluruh daripada kamu ini, nampak tak, yang awal-awal kamu, iaitu orang zaman dulu, dan juga akhir-akhir kamu, nampak tak, itu tidak mahu menyembahku, tidak mahu menyembah, beribadah kepada aku, sungguh aku tidak mengurangkan kerajaanku, kata Allah. Tak ada apa efek pun. Yang efek apa? Ni maksudnya agama kita. Yang akan problem agama kita. Bila orang ada sifat marah, tuan-tuan dan puan, maka ketika itulah dia menghancurkan agama dia. Itu kata ulama.
Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Artinya, tiada ada yang sangat kuat, itu yang tiada membahayakan dia oleh beberapa lelaki-lelaki. Hanya sena yang kuat, itu yang memiliki ia akan dirinya pada ketika marah. Artinya, kuasa ia menahan dirinya daripada nampak tak? Umpama maki dan memukul pada ketika ia marah akan seseorang yang lebih dhaif daripadanya. Maksud apa daripada hadis ini? Kata Nabi SAW, laisa syadid pada bisurah. Maksudnya, tidaklah orang itu dianggap kuat. Yang orang boleh pukul orang. Yang boleh bergusti jatuhkan orang. Bisurah, kata Nabi SAW. Hadis ini tuan-tuan dan puan, sebab dia Nabi SAW sebut. Ada seorang lelaki Arab yang terkenal namanya Rukanah. Rukanah ni ahli gusti, tuan-tuan dan puan. Jadi dia ni memang mempunyai sifat marah, sifat barang dan kuat. Tak ada orang boleh kalahkan. Kalau gusti tu pasti menang lah. Tuan-tuan. Jadi Nabi SAW datang kepada dia. Nabi SAW dakwah. Nabi SAW kata, aslim ya Rukanah, masuklah Islam. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, kalaulah aku tahu apa yang kau bawa ni benar, aku dah masuk Islam dah. Kan? Maka kata Nabi SAW, kalau kau nak tengok kebenaran aku ni, Islam itu, maka aku ajak kau untuk sparring. Untuk kau bergusti dengan aku. Jadi Nabi SAW ni, tuan-tuan perempuan nak bergusti dengan Rukanah. Kata Rukanah sambil dia sengih-sengih, dia kata, kalau begitu Muhammad yang kau mahukan, silakan. Kan? Maka Nabi SAW kata, ista'id, ready. Nampak tak? Maka Rukanah pun ready. Rukanah tu pun datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW angkat Rukanah tu satu tangan. Boom! Nabi SAW jatuh. Peranjat sahabat-sahabat Nabi SAW. Nampak tak? Itu kekuatan Nabi SAW. Maka kata Rukanah, hai Muhammad, ulang balik. Maka dia ulang. Kali kedua Nabi SAW baling jatuh dia. Centuh je Nabi SAW baling dia. Senang. Kali kedua dia pun kata, hai Muhammad, ulang balik. Kali ketiga Nabi SAW baling dia jatuh lagi. Kan? Maka ketika itu ketika itu Rukanah mengatakan, Muhammad telah melakukan sihir. Dia kata, Muhammad ni sebenarnya menzihir gitu. Dia tak puas hati pula dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku tidak melakukan sihir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Wahai Rukanah, kamu mahu tak aku tunjukkan kamu sesuatu lagi? Nampak tak? Aku nak tunjuk kamu sesuatu lagi, bahawasanya kalau aku tunjukkan ni, pokok tersebut yang ada di sana tu datang kepada aku dan dia sujud kepada aku. Kata Rukanah, kau boleh buatlah Muhammad. Maka Nabi SAW itu panggil pokok tersebut. Maka pokok tersebut cabut akar-akarnya, tuan-tuan dan perempuan. Dia berjalan di hadapan Nabi, sujud di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan dalam Qasidatul Burdah, Syekh Al-Busairi, Imam Busairi mengatakan, ja'at lida'watihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqim bila qadamin ka'annama sataran lima katabat furu'uha min badil khaddabil luqami. Nampak tak? Maksudnya apa? Ja'al lida'wati asjaru sajidatan. Pokok tu datang sebab Nabi SAW panggil, lalu dia datang dalam keadaan sujud kepada Nabi SAW. Tamshi ilaihi, datang kepada Nabi SAW dalam keadaan dia tidak berkaki, hanya dengan daripada akar-akar. Nampak tak? Maka dia pun datang, kata Imam Busairi, dalam keadaan akar-akarnya itu seolah-olah menuliskan kegembiraan dia dipanggil oleh baginda Nabi SAW. Furu'uha, itu dia punya, daripada ranting-rantingnya pun, itu pun berselorak, bergembira ketika dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka dalam riwayat, Sayyidina Rukanah itu apabila dia melihat, terus dia masuk Islam. Maka Nabi SAW pun mengatakan, laisa syadid bisur'ati wa innama syadid liman yamliku nafsahu indal ghadabi. Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang kuat, itu orang yang boleh nampak tak bergusti saja, kata Nabi SAW. Yang boleh pukul orang, yang boleh caci maki orang, yang orang itu lemah daripada dia, tak ada. Tapi orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Nak tahan marah ni tuan-tuan dan puan, ketika betul-betul orang membuat kita marah, tuan-tuan dan puan, bukan mudah. Sebab orang yang membuat kita marah ni tuan-tuan dan puan, dia terbagi kepada tiga. Yang pertama,
terkadang marahnya itu disebabkan benda yang daruri. Benda yang daruri ni tuan-tuan dan puan-puan, daruri yang perlu ada pada diri kita. Seperti baju, seperti apa saja yang daruri pada kita ni tuan-tuan dan puan-puan. Orang tarik baju kita, tarik tudung kita. Maka kata ulama tuan-tuan dan puan-puan, ini tak apa marah. Kalau nak marah silakanlah marah tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Yang kedua iaitu marah mana benda yang berkait dengan daruri seperti harta-harta. Seperti harta-harta kita, marah sebab harta tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang marah kita sebab harta tuan-tuan dan puan-puan, maka ketika itu orang curi harta kita, curi tanah rumah kita, kata Imam Ghazali, maka boleh, tak ada masalah nak marah. Nampak tak? Kemudian yang ketiga, orang marah itu disebabkan pada hak-hak tertentu. Semisalnya melakukan kejahatan kepada orang lain. Maka kata Imam Ghazali, ini juga perlu marah. Nampak tak? Ini juga perlu marah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau orang marah tu biasalah. Memang sifat marah tu ada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma marah itu perlu dikawal dengan agama, dengan hidayah, dengan akal, barulah boleh untuk seorang itu melakukan kemarahan. Jadi marah ni kalau orang buat kita, ghalibnya akan marahlah. Kan? Mana ada orang buat marah kita tak marah. Itu biasanya akan marah. Nabi SAW mengatakan innama ana basyarun. Dan hanya saja aku ni adalah nampak tak, manusia. Wa ghadabu. Dan aku akan marah. Orang buat aku marah. Kata Nabi SAW dalam hadis. Nabi SAW kata, Nabi SAW pun ada sifat marah. Dan dalam perempuan. Jadi kalau marah tu normal. Tetapi berlampauan marah tuan-tuan dan perempuan yang tidak mengikuti syarak, maka itulah yang ditegah, yang disebutkan tuan-tuan dan perempuan. Jadi nak kawal marah ni bukan mudah. Memang manusia ghalib yang akal waras pasti ada rasa marah. Tapi kalau tak ada perasaan marah langsung, itu kata Imam Syafi'i, dia kata manis tughdiba, siapa yang dibuat marah-marah. Nampak ada orang ambil harta dia apa sebenarnya dia tak marah. Nampak tak? Bahawa iman. Maka orang ni adalah keldai katanya. Keldai ni kita pukul lah. Kita buat apa pun. Dia senyap saja. Tuan-tuan dan perempuan. Paling tidak dia pun sakit lah. Sakit dia jerit sakit. Tuan-tuan dan perempuan kan. Tapi dia tak ada nak balas balik. Macam binatang-binatang lain tu. Kalau kita buat marah apa, lembu je pasal. Dia tendang, pecah terporak tuan-tuan dan perempuan. Kan? Jadi itu kebiasaannya tuan-tuan. Memang marah. Tetapi perlu dikawal. Dalam hadis Nabi SAW katakan macam tu tuan-tuan dan perempuan. Dan bersembah seorang lelaki bagi Rasulullah SAW. Datang seorang lelaki pada Rasulullah SAW. Nampak tak? Dia kata kepada Nabi, suruh olehmu akan aku dengan satu pekerjaan. Yang ni, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan. Nampak tak? Dan sedikitkan olehmu. Maksudnya, ya Rasulullah, bagi satu amalan, tapi amalan ni jangan banyak-banyak. Sahabat ni minta pada Nabi SAW satu amalan, tapi amalan ni jangan banyak-banyak. Maksudnya, yang simple saja. Maka Nabi SAW kata apa? Maka kata Nabi SAW, la taghdab. Artinya, jangan engkau marah. Nampak tak? Maka mengulang lagi laki-laki itu akan permintaannya. Maka dia datang pada Nabi SAW, datang lagi pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bagi aku satu amalan, jangan banyak-banyak. Nampak tak? Maka Nabi SAW pun mengulang. Maka mengulang-ulang oleh Rasulullah SAW itu akan sabdanya, la taghdab. Simple saja. Nabi SAW sebut, jangan marah. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kita pastikan diri kita ni jangan mengikuti hawa nafsu kita untuk kita ni suka marah. Dan lazimkanlah olehmu pada kelakuan marah akan dua pekerjaan. Nampak tak? Maka kata Syekh, dan lazimkanlah oleh kamu. Yang ni lakukanlah. Nampak tak? Akan kelakuan marah itu yang ada pada diri kita itu pada dua pekerjaan, dua amal. Yang pertama, daripada keduanya memecahkannya. Sentiasa memecahkannya. Ada marah sikit, tahan diri kita. Kontrol diri kita. Sabar sedikit. Apa yang kita boleh buat. Itu kata Syekh. Dan tiada aku kehendaki dengan memecahkan ayat. Nampak tak? Menghilangkannya sama sekali. Kerana bahawasanya tiada hilang ia sama sekali. Nampak tak? Dan kata Syekh, dan tidaklah aku maksudkan memecahkan. Jangan buang langsung. Nampak tak sifat marah tu? Nampak tak? Maksudnya memecahkan sifat-sifat marah yang berkait. Nampak tak? Dengan yang disebut oleh ulama tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Benda-benda yang berkait dengan kehidupan kita. Jadi Imam Ghazali juga sebut tuan-tuan dan puan-puan, benda yang berkait dengan daruri itu wajib marah. Orang cari baju kita tu, buka aurat kita, wajib marah. Ini wajib marah.
tuan-tuan dan puan. Yang kedua, berkait dengan harta. Tuan-tuan dan puan, berkait dengan harta, maka kata Imam Ghazali, berkait dengan harta, maka hendaklah seorang itu cuba memecahkannya dengan dia tidak mencintai harta ataupun mencintai dunia. Maka lama-kelamaan dia belajar tentang apa hakikat dunia ni. Maka apabila datang orang kacau barang dia, apa sebagainya, tak adalah dia rasa nak marah sangat. Marah tetap ada, tapi tidaklah dia akan menjadi orang yang akan marah. Nampak tak? Jadi kata Imam Ghazali, kita cuba kawal. Nampak tak? Untuk kemarahan kita itu membiasakan dengan kita memecahkan, tuan-tuan dan puan. Bukan senang, tuan-tuan dan puan. Itu Syekh Ibrahim Adham itu pernah satu ketika dia pergi satu negeri. Negeri ni, tuan-tuan dan puan, dikuasai oleh satu raja. Raja ni pemerintah dia itu agak-agak keras sikit. Jadi Imam Ibrahim Adham ni, tuan-tuan dan puan, dia pun masuklah satu negeri tu. Dia pun pergi dekat pasar. Bila pergi kat pasar, dia duduk dekat kawasan-kawasan hamba-hamba. Jadi seorang askar ni nampak Imam Ibrahim Adham ni tak buat kerja. Yang lain-lain hamba ni buat kerja. Maka dia datang, dia buat contoh, dia pukul Imam Ibrahim Adham. Pukul Ibrahim Adham. Pukul Ibrahim Adham. Maka Ibrahim Adham pun setiap kali dipukul, Ibrahim Adham mengatakan, sungguhnya orang yang dipukul ni adalah orang yang layak dipukul, yang telah berdosa dengan Tuhan. Pelik askar ni. Setiap kali cakap pukul buat macam tu. Cakap macam tu. Maka akhirnya datanglah seorang lelaki yang kenal Ibrahim Adham. Dia kata, "Hei, jangan kau pukul. Kamu tahu tak dia siapa?" Ini Ibrahim Adham, seorang soleh wali Allah. Ulama yang datang negeri kita ni. Kenapa tak? Maka askar ataupun minta maaf. Nampak tak? Dia kata, "Ya Syekh." Dia kata, "Maafkan aku." Dia kata Syekh tersebut, "Aku dah maafkan." Aku dah maafkan. Sungguhnya setiap kali kamu pukul aku, kemudian kamu angkat contoh tersebut, aku dah maafkan dah. Sebegitu, tuan-tuan, akhlak-akhlak ulama. Jadi kebiasaan kalau kita dah suka memaafkan, dan kebiasaan kita tidak melayani kemarahan kita itu, lama-lama kita pun tak kisah. Nampak tak kisah apa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kita tengok, tuan-tuan dan puan, pernah satu ketika Sayyidina Allahumma salli Muhammad, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ada orang datang kecil dia, caci dia. Nampak tak? Caci dia. Maka Sayyidina Umar Khattab, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala, lepas dia caci, maka Sayyidina Umar Khattab pun mengatakan, sungguhnya nampak tak apa yang dikatakan benda tersebut itu betul. Aku ni orang yang hina. Tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Jadi kalau kita dah biasa pecahkan kemarahan itu, hatta terkadang kata Imam Ghazali, hak kita pun terkadang itu tidak ada ambil indah sangat. Nampak tak? Tak kisah dah sangat, tuan-tuan dan puan. Jadi itulah, tuan-tuan dan puan. Jadi marahnya itu ada pada tempatnya dan juga ada yang ada hadnya, tuan-tuan dan puan. Dan kata Syekh, tuan-tuan dan puan, dan kata Syekh lagi, dia kata dan tiada sayugia bahawa ia hilang, dan tak seharusnya sifat marah itu hilang, tak boleh dihilangkan serta-merta. Kata Imam Ghazali dalam Ihyaumuddin, dia kata nampak tak, dan tidak akan hilang sifat marah tu. Sifat marah tu tak akan hilang, kata Imam Ghazali. Sebab memang sifat marah itu ada baik kegunaan-kegunaannya tu. Maka mana boleh kalau seorang itu tidak marah. Akan ada, cuma ianya boleh dikawal, kata Imam Ghazali. Bahkan jika hilang, ia nescaya wajib menghasilkannya. Kalau hilang, wajib. Maka tak boleh kalau orang itu dia, nampak tak? Itu tak ada ransum perasaan marah. Seperti apa? Seperti kata Imam Ghazali, wajib menghasilkannya seperti kalaulah orang menindas ahli keluarganya, orang menzalimi orang lain. Maka ni wajib kita ada perasaan marah. Dipanggil al-bughdhu fillah. Marah itu kerana atas dasar, kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib untuk kita menghasilkan itu. Nampak tak? Pernah satu ketika Sayyidina Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah beritahu pada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah," dia kata, "apakah amalan yang belum lagi aku lakukan?" Apa lagi amalan? Semua amalan yang kau perintahkan aku dah buat. Banyak amalan aku dah buat. Itu Nabi Musa kata kepada Allah. Maka ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang kau belum buat lagi, dia kata. Dan amalan ini itu adalah amalan yang baik. Kata Allah Taala, iaitu cinta kerana Allah, marah kerana Allah. Jadi kalau orang injak-injak agama kita, buat kemungkaran, maka ketika itu marah tak ada masalah. Jadi sebab itu kata Syekh, nampak tak? Kalau marah,
tuan-tuan dan puan-puan, kalau tidak ada sifat marah bahkan wajib menghasilkannya. Kerana bahawasanya ia perkakas bagi memerangi sekalian yang kafir. Jadi Nabi SAW itu tuan-tuan dan puan-puan, itu kalau berhadapan dengan kafir harbi, maka Nabi SAW akan marah. Nabi SAW itu kalau marah tuan-tuan dan puan-puan, bahkan itu akan keluar satu urat yang ada di dahi Nabi SAW. Maka kata ulama, itu salah satu tanda Nabi SAW sangat marah. Bahkan seluruh anggota Nabi SAW itu mujizat Nabi. Nabi SAW ni dia boleh berubah jadi keras. Tubuh badan dia kadang-kadang menjadi lembut. Dalam riwayat Anas bin Malik, dia kata, "Mamasastu, jadi Rasulullah tidak aku menyentuh tangan Nabi SAW itu lebih halus, lebih lembut daripada sutera." Itu kata Anas bin Malik. Au kama qalahu. Nampak tak? Tapi kalau bertemu dengan orang kafir, harbi ketika peperangan itu terhadap yang orang kafir yang memerangi Islam, maka ketika itu kaki Nabi, tangan Nabi SAW, sifat Nabi SAW terjadi marah. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka itu sangat keras kepada orang-orang kafir. Itu Nabi SAW. Kepada orang kafir harbi, maksudnya orang yang memerangi Islam. Seperti hari ini kita tengok Israel. Itu Nabi SAW itu keras dengan orang-orang yang memerangi orang Islam. Apa dah? Jadi ianya perkakas untuk kita memerangi orang kafir yang mana memerangi orang Islam. Tak ada manfaat. Jadi sebab itu tuan-tuan dianya tidak boleh dihilangkan. Dan juga kata Syekh, dan menegah daripada segala kejahatan. Jadi kena ada sifat marah juga. Bila orang caci Nabi kita, mesti kita kena terasa. Kita tak boleh redha. Kita kata apa freedom of speech. Siapa-siapa boleh cakap. Siapa yang kata macam ni tuan-tuan dan puan-puan, maka murtad dia. Boleh murtad dia. Sebab apa? Sebab dia redha orang itu mencaci Nabi Muhammad. Bila dia redha mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, redha bil kufri kufur. Redha dengan kekufuran menjadi kafir. Redha dengan satu maksiat itu juga seperti melakukan maksiat tersebut. Jadi orang yang mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan tak apa, free semua orang boleh bercakap, suka hatilah, masing-masing boleh bercakap, dia tak ada rasa marah. Bahkan dia sokong pula tuan-tuan dan puan, ini automatik jadi kafir. Sebab apa? Dia seperti melakukan maksiat mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu ulama-ulama ada keluar hukum tentang orang yang mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan dan puan, orang yang mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mesti istitaba minhu. Minta untuk dia taubat. Nampak tak? Kalau dia tak bertaubat, bunuh. Tapi Imam Malik berpendapat tuan-tuan dan puan, bunuh walaupun dia bertaubat. Kalau orang dah caci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunuh juga walaupun dia bertaubat, tuan-tuan dan puan. Sebab ada satu orang lelaki, satu peperangan, satu Allahumma salli Muhammad. Itu satu riwayat hadis yang mana Nabi SAW ketika pembukaan kota Mekah, banyak orang Nabi SAW maafkan. Tetapi ada beberapa orang yang Nabi SAW itu tak maafkan. Saya lupa apa nama dia. Maka Nabi SAW, sahabat-sahabat itu, Nabi SAW suruh dia melekatkan dirinya, gantung diri dia. Nampak tak? Sehingga dia mati. Maka di antaranya disebut oleh Imam Al-Alam Al-Ibrahim Bajuri, tuan-tuan dan puan, Nabi SAW biarkan dia mati oleh dasar kerana dahulu dia juga pernah melakukan pembunuhan, bunuh hamba sahaya dia, 2 orang hamba sahaya dia dibunuh. Kemudian yang kedua, kata Imam Bajuri, oleh kerana dia memaki Nabi Muhammad. Dia mengubah orang-orang syair untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini hujah Imam Malik mengatakan tuan-tuan dan puan, orang yang Allah sallallahu Muhammad itu walaupun dia dah menyerah diri, tuan-tuan dan puan tetap dihukum mati. Berat tuan-tuan dan puan. Jadi kalau orang caci agama kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak terasa, maka ketika itu tuan-tuan dan puan jaga-jaga. Pasti kita kena ada rasa marah tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Itu kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada marah kecuali dengan Nabi SAW itu tidak ada marah dengan mengenai hak-hak. Tetapi kalau mengenai hak Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW tidak bagi chance. Seumpama dalam satu hadis riwayat Bukhari, seorang perempuan mengaku berzina. Nabi SAW kata suruh balik. Hadis terpanjanglah, masyhur tuan-tuan. Tuan-tuan pun pernah dengar hadis ni tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Maka setelah tu dia melahirkan anak dan sebagainya. Dia datang kepada Nabi SAW, dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "hukum aku." Maka Rasulullah SAW suruh para sahabat untuk tengok anak dia, bela anak dia, jaga anak dia, dia dikenakan rejam sampai mati. Maka di sini kita tengok Nabi SAW ni, kalau bab hukum Allah, bab berkenaan dengan agama,
Nabi SAW sangat tegas. Jadi begitulah, kita mesti ada juga sifat marah apabila orang-orang menindasi agama kita. Tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga orang-orang yang Allahumma salli Muhammad, dan juga menegah daripada segala kejahatan dan menyuruh dengan mengerjakan kebajikan. Nampak tak? Dan adalah marah itu seperti anjing perburuan, dan hanya saja dikendaki dengan memecahkan itu, mengajarnya hingga mengikut ia akan akal dan syarak. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Mandili, begitu juga orang nak menyuruh ke kebaikan. Itu perlu ada ketegasan. Perlu ada juga ketegasan. Mana orang, anak-anak kita yang mana tak menutup aurat, mana-mana dari keluarga kita tak menutup aurat, perlu juga kita memarahi kepada mereka. Nampak tak? Sampai Nabi SAW sebut dalam hadis, perintahkanlah anak kamu solat ketika umur 7 tahun. Dan kata Nabi SAW, hendaklah pukul dia ketika sampai 10 tahun. Jadi pukul ni datangnya daripada marah. Ya, marah di sini marah yang baik. Menyuruh kepada kebaikan, marah. Sebab tu dalam Islam, itu marah kepada orang-orang yang berzina, maka dicambuknya sampai 100 kali. Nampak ada tuan-tuan dan puan-puan? Dicampuknya, dipukulnya sampai 100 kali. Itu yang diajarkan oleh syarak. Dalam menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran, itu juga perlu ada sifat marah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga kata Syekh, dan adalah marah itu seperti anjing perburuan, dan hanya saja dikendaki dengan memecahkan itu. Jadi kata Syekh, marah ini sepertinya daripada anjing pemburuan. Anjing pemburuan maksudnya apa? Kita kawal dia. Itu kata Syekh. Maksudnya kita yang mengawal anjing ini, ketika berburu, pergi berburu. Ketika duduk diam. Nampak tak? Begitu katanya Syekh tersebut. Dan kata Syekh, dan dikehendakikan dengan memecahkan itu, nampak tak? Itu mengajarkan hingga mengikut ia akan akal dan syarak. Nampak tak? Dan maksudnya hendaklah dikehendaki memecahkan marah itu mengikuti daripada akal dan syarak, bukan mengikuti daripada pemikiran kita semata-mata, dan juga ataupun tidak mengikuti syarak. Jadi marah itu perlunya mengikuti pada syarak. Itu maksudnya Syekh disebut di sini, tuan-tuan. Maka bergerak ia dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak. Jadi gerakkanlah marah kita itu atas dasar daripada petunjuk. Atas daripada akal kita dan juga syarak, iaitu daripada agama. Dan diam ia dengan sebab petunjuk. Dan begitu juga jangan marah. Maksudnya senyap, jangan marah kecuali dengan sebab petunjuk. Jadi agama ketika itu melarang untuk kita marah, maka ketika itu kita tidak boleh marah, berhenti. Ada sebab-sebab tertentu. Nampak tak? Itu maksudnya Syekh di sini. Dan tiada menyalahi ia akan kedua. Jangan marah menyalahi dengan iaitu akal dan juga syarak. Nampak tak? Seperti menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya, pinta tuannya. Nampak tak? Jadi marah itu seperti anjing, tuan-tuan dan puan. Yang patut kita kena ikuti. Nampak tak? Ikut pada syarak, perintah. Anjing itu tidak akan pergi berburu kecuali daripada perintah tuan. Begitulah kita ni untuk mengawal kemarahan tersebut. Yang demikian itulah memakai dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya. Dan demikian itulah, nampak tak, bersungguh-sungguh kita memakai, iaitu dengan syarak dan juga akal itu ada mengajar diri kita ni dalam keadaan marah. Jadi pastikan. Jadi sebab itu sahabat-sahabat Nabi SAW itu tidak bertindak kalau menyalahi daripada syarak. Itu dikisahkan tentang Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, pernah satu ketika dia nak penggal kepala musuh. Bayangkan dalam perempuan, penggal kepala musuh. Maka musuh ni ludah di wajahnya. Dia masukkan balik pedang. Maka orang tanya, kenapa kau tak bunuh aku? Dia kata, tadi aku nak bunuh kau atas dasar kerana Allah. Tapi bila kau ludah di wajah aku marah. Sekarang aku nak bunuh kau, aku rasa untuk atas diri aku sebab kau ludah. Maka aku berhenti daripada membunuh. Jadi itulah yang dimaksudkan daripada kata Syekh ni, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah taala nanti kita akan sebut lagi di dalam kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam bab marah, insya-Allah taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah taala jauhkan kita daripada sifat-sifat rasa marah. Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada segala sifat-sifat mazmumah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu taala alam.